tuan-tuan ya. Kalau susah nak dapat photostat boleh, tak menjadi apa. Muka surat 74 sampai atas sekali. Sekali peristiwa jenazah seorang telah lalu dekat baginda, lalu baginda berucap, ini orang meninggal dunia ya. Ini kita penutup umur kedua. Umur kedua ya. Umur kedua ni umur dunia. Mula-mula semua kita di alam roh. Dalam satu grup. Kat dunia dia akan cari orang dalam tim dia akan jumpa, dia akan cocok. Begitu ya. Dah ada cerita kita. Kemudian satu keluar, sekarang alam situ dah mula nak kosong. Tinggal saki baki saja. Alam dunia beransur. Lepas alam dunia, alam barzah. Awal mula yang masuk alam barzah di kalangan manusia ialah anak Nabi Adam, Habil. Seorang aja dekat alam barzah, tak ada orang. Kemudian barulah nyusul adik-beradik dia, anak-anak saudara dia semua begitu ya. Sekarang alam barzah dah nak penuh, tunggu kita belum masuk. Nanti semua sekali akan dibangkitkan alam mahsyar 50,000 tahun. Dan kemudian alam kekal abadi, syurga ataupun neraka. Ini penutup umur kedua ya. Penutup umur kedua, umur dunia kita. Sekali peristiwa jenazah seorang telah berlalu dekat baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda berucap, mustarihun aw mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu? Qala al-abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Wal fajir yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Allah, mayat bawa sisi Nabi sebut bebas dan bebas daripadanya. Baginda ditanya, bersembah tanya pada sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa artinya bebas dan apa artinya bebas daripadanya? Maka berujar baginda dengan sabdanya, seorang mukmin itu sama ada dia bebas dari kesulatan dunia dan penderitaannya menuju kepada rahmat Allah. Jadi mayat bawa, Nabi bilang bebas atau bebas daripadanya. Sahabat bersembah tanya, apa tu maksud bebas dan bebas daripadanya? Bebas, kalau orang mukmin, dia mati dia bebas daripada duka cita dunia, penat lulah dunia, penipuan dunia, maksiat dunia, hawa nafsu dalam dunia, terpengaruh dengan dunia, dia bebas kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bebas daripadanya, iaitu apa? Manakala orang fajir, orang yang jahat, terbebas daripada penganiayaannya sekalian hamba Allah. Alhamdulillah, dia dah mati lega sikit. Lambat dia nak mati. Yang orang kan gitu kan. Lihat pula nyawa dia. Allah, begitu ya. Selagi dia ada, susah pulanya kita ya. Macam itu. Manusia lepas. Negara. Sampai negara pun dia boleh susahkan tau. Kalau orang jahat ni, negara pun disusahkan. Istilahnya lah, bahasa kasarnya lah ya. Mati lagi baiklah. Begitu ya. Allah. Satu lagi, pepohonan. Bawa tadbir dia, pokok semua disuruh tebang belaka, disuruh racun belaka. Allah. Dan juga binatang-binatang, haiwan-haiwan. Dan kalau dia tak suruh tebang ke bunuh haiwan pun, dengan dia punya maksiat, dia lalu saja tu pokok menyampah, tengok dia. Binatang kutuk dia, cerca dia, bumi cela dia. Allah. Begitu ya. Mereka begitu. Jadi bukan itu ya, kalau dia mati sama dia bebas ataupun bebaslah darinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya. Bahkan bumi nangis, langit nangis kalau dia mati ya, kalau orang yang baik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sungguhnya dunia ini adalah penjara orang mukmin, sedang kubur tempat rehatnya dan syurga tempat tinggalnya. Wahai Abu Dzar, sungguhnya dunia ini adalah syurga bagi orang kafir, sedang kubur tempat siksaannya dan neraka tempat tinggalnya. Betul. Dunia adalah sijnul mukmin, penjara bagi orang mukmin, dan syurga bagi orang kafir. Penjara bagi orang mukmin ya. Tapi yang ada kan kaya, yang ada kan mewah. Penjara tetap penjara. Sebab yang orang mukmin, yang nama penjara kan terbatas. Tak boleh campur gaul sebebas-bebas, tak boleh makan sebebas-bebas, tak boleh nak cakap sebebas-bebas, tak boleh nak tidur, tak boleh nak kesana kemari sebebas-bebas dalam penjara kan. Jadi orang Islam boleh sebebas-bebas tak? Ada waktu bangun, ada waktu tidur, ada waktu makan, ada waktu tak makan. Fulan boleh bergaul, fulan tak boleh bergaul. Ada pakaian tertentu, tak boleh sembarang tak pakai. Semuanya begitu. Orang mukmin, penjara orang mukmin. Orang kafir, dunia ni syurga dia. Ada sembahyang, ada puasa. Kita ni hari Jumaat, mereka hari apa? Hari Jumaat, ada mereka sembahyang, ada pakai songkok? Tak ada. Ada mereka selawat? Tak ada. Ada baca surah Kahfi? Tak ada. Na'udzubillah, sebebas-bebas.
bulan puasa, minum apa semua. Akhirat dituntut oleh Allah Ta'ala. Mana puasamu, mana zakatmu. Ketika itu macam mana nak bayar? Orang mukmin keluar daripada penjara, habis dia punya waktu tempoh penjara, terus masuk bebas. Bebasnya di akhirat. Bebas akhirat maknanya syurga. Mereka pulaknya syurganya yang terbatas. Dahlah sementara, dahlah syurganya tu very minimum punya nikmat. Apalah syurga dunia dengan syurga akhirat? Adalah syurga itu syurga yang menipu belaka. Nikmat syurga dia tu pun sikit saja. Tak kekal pulaknya. Habis tempoh syurga dia yang tak berguna ini, terus masuk dalam penjara. Penjara dia di mana? Akhirat. Dan akhirat kekal abadi. Allah. Ada satu orang kafir. Nasrani ke apa gitu. Susah, miskin, melarat. Dia nampak satu tok syekh jalan. Tok syekh jalan naik kuda. Sahabat-sahabatnya iring naik kereta ramai. Tengok, aku nak tanya sama dia. Wahai syekh, aku dengar Nabi engkau kata dunia adalah penjara orang mukmin. Syurga bagi orang-orang kafir. Sekarang aku tengok engkau ni dalam penjara ke? Dengan kuda engkau, dengan mewah engkau. Dan aku ni dalam syurga ke? Ya. Begini aku pun aku masih tetap dalam penjara. Begitu teruk engkau pun kau masih tetap dalam syurga. Dan kami masih menunggu syurga kami. Dan kau masih tunggu lagi penjara engkau. Dah kau miskin dunia, ke akhirat kau lebih miskin lagi. Gitu. Kalau kau tak beriman, kau dah kaya pun tak guna, kau miskin pun tak guna, kau akan dapat yang lebih teruk lagi. Tetap dunia adalah syurgamu. Tetap dunia adalah syurgamu. Walau kau miskin pun, banding dengan kami masih tetap dalam penjara. Jadi orang kalau kat dunia terlampau bebas sangat, hati-hati. Kalau bebas sangat, happy sangat, macam tak ada terbatas, hati-hati. Bataskan dirimu, bataskan pergaulanmu, bataskan makananmu, bataskan pandanganmu, bataskan pakaianmu, bataskan cakapanmu, bataskan segala-galanya. Nanti kalau dah dibatas, baru ada bebas. Kalau dah bebas, nanti dibatas. Baik ya. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sekiranya anda lihat seorang manusia sedang menghadapi maut, maka gembirakanlah dia untuk menemui Tuhannya, sedang ia menyimpan sangkaan yang baik terhadap Tuhan. Tetapi jika dia masih hidup, maka hendaklah mengingatkan dia dan menakutkannya. Ini raja' dan khauf ya. Raja' ialah harap, khauf ialah takut. Yang nama khauf tak boleh kurang daripada 50%. Orang sihat walafiat, kalau orang kaki maksiat, biar khaufnya tinggi. Tapi dia tak boleh tak ada raja'. Raja' tak boleh ada harap. Kalau khauf tak ada, jadi berani buat dosa. Khauf boleh tinggi. Tapi kalau khaufnya full, tak ada raja', jadi putus asa, tak nak tobat pada Allah Ta'ala. Dia rasa dia tak ada harapan. Khauf biar tinggi, raja' mesti ada, sikit. Tapi kalau orang sudah ada taat, kuat ibadat, maka khaufnya 50, raja'nya 50. Raja' maksimum 50%. Khauf minimum 50%. Begitu ya. Maka kalau gitu. Kalau orang terlampau raja' sangat, mau jadi ghurur, tertipu. Dia sangka senang dapat syurga. Dia sangka amal dia dah banyak. Dia sangka neraka jauh daripada dia. Itu ghurur, tertipu namanya ya. Jadi raja' maksimum 50%. Khauf minimum 50%. Kalau orang sudah nak meninggal dunia, nak kasih khauf, nak bikin apa? Dia tak boleh nak buat maksiat pun. Kasih harap sepenuhnya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muhammad Ali kata pada anak-anaknya, kalau aku dah nak meninggal dunia, ketika aku sedang nazak, bacakanlah hadis-hadis mengenai harap. Jadi dia nak mati dalam sangka baik dengan Allah Ta'ala. Sangka baik dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau tengok orang nak meninggal dunia, kasih harap. Dan orang nak ahli maksiat yang nak meninggal dunia ni terbagi kepada dua, kata Imam Haddad dalam kitab Nasihat Agama. Yang ada dia buat maksiat, kemudian dia tanggungkan bahawa maksiat itu halal. Orang-orang liberal sekarang lah, buat apa? We got the right. Kan saya asyik begitu kan? Dia rasa maksiat dia itu halal. Tapi nak bilang dia tak Islam, dia bilang dia Islam. We are more Islamic than you. Dia bilang, ya, you are narrow minded. Kiai-kiai semua salah, ulama semua salah. Allah, semua tu ya. Semua tu orang liberal. Dia buat dosa tapi dia merasa tak salah. Kalau Tuhan seksa dia, Tuhan salah. Dia dah batal syahadatnya awal-awal. Tapi dia masih mengatakan dia Islam. Yang ada pula buat dosa tapi tahu, takut. Masih tahu Tuhan tu besar, tahu neraka ada, tahu siksa ada, seram. Ini dua-dua golongan apabila menghadap sakaratul maut akan nampak bezanya. Yang satu dia try to fight.
elak mati. Dan akhir hayatnya kita akan tengok mengamuk, marah, menyesali. Macam mana boleh sampai aku kena kuman ni? Macam mana? Mana doktor? Mana profesor? Tukar hospital lain. I will sue your hospital. Oh, begini. Ini tak betul. Marah-marah. Dia cuba nak ngelak. Dia cuba nak ngelak kematian. Dia tak nak ngadap Allah. Itu tanda imannya dah tak baguslah. Na'udzubillah min zalik. Kalau yang imannya masih ada, dah jahat macam mana, nak mati dia akan takut. Mukanya cemas. Aku takut. Dia tahu dia tak boleh elak dan dia tak nak elak pun. Tapi dia takut nak menghadapi. Nampak cemas mukanya. Janganlah tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Takut. Ketika itu kita kasih dia harapan. Dahlah, Man. Kau kan orang Islam. Allah tu Tuhan kita. Ingatkan dia orang Islam, Tuhan kita. Kau kan pernah sebut kebaikan dia. Kau kan dulu pernah taat dengan mak kau. Kau kan dulu sayang mak kau. Itu kan amal baik namanya. Jadi dia ada harapan. Harap Tuhan terima amal dia walau sedikit. Kau kan begitu. Kita orang Islam. Dah Tuhan tu kan maha pengampun. Sudah. Ingat Allah. Sudah. Ingat Allah. Ingat kau orang Islam. Ingat Allah. Sudah. Tenang-tenang fikiran dia. Begitu ya. Gitu. Kalau orang yang saudaranya pula yang menghadapi orang yang nak mati pun kita boleh tengok. Kalau saudaranya yang jahat tapi masih ada imannya, tengok abang dia nak meninggal ke, member dia nak meninggal ke, dia takut tau. Panggil Pak Imam. Dia tahu dia tak boleh baca. Dia tak pandai baca. Panggil Pak Imam, panggil Ustaz. Maknanya dia masih tahu, dia masih respect. Tapi kalau yang saudaranya tu yang dia pun 2 kali 5 juga, bahkan disuruh lawan. Ini saya cakap semua biasa nampak ya. Semua biasa nampak ya. Kalau yang tadi tu semua bertetu-tetu, kita datang semua, jemput Ustaz. Oi. Walaupun dia bertetu tapi dia masih respect, masih ada imannya tu. Masih ada imannya. Aku suka tengok begitu. Kalau yang ada pulaknya, dia suruh fight. Ini adiknya dah sungap begitu yang sungap. Dah bila-bila nak mati. Akaknya datang, be strong sis. Be strong. I know you can make it. Fight. Hamba suruh fight dengan Israel. Dia ni dah cungap ini Allah. Dia suruh lawannya dia pasal jiwa tu nak lawan kematian. Fight it. Don't give up. You can make it. Be strong. Mati juga. Oh my God. Allah. How could you? Dah mula meracap begitu semua tu. Itu kita boleh nampak semua tu. Biasa kita nampak ya. Tengok na'udzubillah berlindung kita nanti nak mati macam mana agaknya ya. Semua tu boleh nampak semua tu. Susah lah ya begitu ya. Boleh nampak. Sama ada si mati tu, si sakit si mati, ataupun ahli keluarga yang mendampingi semua tu. Kesian dapat kakak liberal pulaknya ya. Allah. Begitu. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, apabila seorang mukmin meninggal dunia, tempat sembahyangnya di bumi akan menangisinya dan malaikat yang membawa amalannya ke langit juga turut menangisinya. Kemudian beliau membaca firman Allah Taala, "Fama bakat alaihimus sama' wal ard." Langit dan bumi tiada menangisi atas mereka itu. Orang yang tak ada sujud, yang tak ada doa. Orang yang sujud ada doa, nangis maknanya. Bumi nangis, dah tak ada lah orang sujud atasku lagi, dah kosonglah tempat ni, siapalah ganti nanti. Dan langit pun dah nangis, tak adalah doa dari dia naik ke atas, rahmat untuk dia turun bawah, jadi channel dia kan. Dah tak ada lagi dah. Begitu ya. Jadi langit dan bumi pun nangis. Kalau dia jahat, langit dan bumi, haiwan dan pokok pun rasa selamatlah, nasib kau dah matilah, begitu ya. Baik. Yang ini kepada selain orang mukmin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wafaqa mautuhu inda ingida'i Ramadan dakhalal jannah. Man wafaqa mautuhu indal ingida'i Arafah dakhalal jannah. Wa man wafaqa mautuhu inda gida'i sadaqatin dakhalal jannah." Siapa yang meninggal menyamai penghujung Ramadan, nescaya masuk syurga. Mati bulan puasa. Siapa yang matinya menyamai penghujung hari Arafah, masuk syurga. Siapa yang matinya menyamai ketika bersedekah, masuk syurga. Sabdanya lagi, "Man mata lailatal jum'ati aw yaumal jum'ah ujira min azabil qabr wa jaa yaumal qiyamati alaihi tawabi'us syuhada." Barang siapa meninggal dunia pada malam Jumaat atau hari Jumaat, akan terselamat daripada siksa kubur. Di hari kiamat ia akan datang sedang tanda-tanda syahid kelihatan padanya. Subhanallah. Ini ingat, syahid tu ada 3 ya. Syahid dunia akhirat, iaitu apa? Dunia masuk tak ada soal kubur, tak ada siksa kubur, terus dapat nikmat kubur, bahkan dia masuk kubur pun tak macam orang lain.
Tak mandi pun. Tak sembahyang pun. Kalau tak mandi, dia tak sembahyang. Dua sebab. Pasal apa? Luka liangnya tu tak boleh dibilas. Nombor kedua, dia dah suci. Tak perlu nak disembahyangkan pun. Sampai begitu. Itu tidak diperoleh kecuali mati perang syahid sabilillah. Atas agama Allah Ta'ala. Ingat, perang syahid sabilillah atas agama Allah Ta'ala semata-mata, bukan menyimpang lain. Perangnya perang sabilillah, tapi dia pergi pasal nak cari kewangan. Pasal dia pergi pasal nak cari nama, biar orang bilang dia hero. Dia jangan perang sabilillah, tapi dia pergi pasal apa? Nak terai pedang dia. Dia simpan lama tak pakai kan. Inilah aku nak terai. Kan sekarang banyak orang jumpa saya minta keris, minta pedang, kita bacakan kan. Ini aku nak terai ni, aku nak terai ni. Terai pulaknya. Kau terai, tikamlah apa-apa semua. Beruk pun kau tak boleh tikam, ni takkan orang kau nak tikam sembarang, ya tidak. Semua tu tidak. Ataupun niat dia betul tapi perangnya bukan sabilillah. Pasal rebut tanah, rebut kuasa. Ingat, zaman apabila perang dunia berlaku nanti, apabila betul-betul sudah jadi perangnya perang fitnah akhir zaman akan berlaku, kita akan dengar orang akan suruhkan, turun perang sabilillah, bila agama Allah. Jangan kau turun. Jangan kau turun. Kadang-kadang itu setengah pihak menangguk di air keruh. Yang nama perang sabilillah tidak boleh announce kecuali orang yang ada authority. Imam yang berhak sahaja. Yang sepanjang hayatnya memang atas jalan Allah, kerana Allah bimbing umat Allah, bimbing umat Rasulullah untuk syariat Allah. Maka dia rasa perlu untuk bela. Dia seperti perang Fatani, Syekh Abdul Samad Falembani turun. Kenapa? Syekh Daud Fatani seru. Imam. Bukan rajanya pun. Imamnya yang seru. Yang layak. Perang Jawa 1825. Pangeran Diponegoro yang serang. Kiai Nawawi dari Banten pun turun. Kiai Nawawi Banten dari Mekah pun turun. Perang yang ada authority yang serukan. Kalaulah kita dengar sepanjang hayat, sepanjang zaman kau tak junjung syariat Allah, tiba-tiba kau tergugat, kau nak suruh orang fight untuk engkau, kau atas nama sabilillah, sorry, you fight yourself. Kalau gitu orang senang nak bikin apa? Perang sabilillah, turun. Kita nak bikin apa? Babat pekak. Tak dengar. Sudah. Kau malaikat, jangan dengar. Jangan kau turun. Itu kau bukan sabilillah. Pasal fulan-fulan, orang-orang setengah tertentu nakkan semula. Umpamanya lah kedudukannya. Yang selama ini mereka tidak junjung syariat Allah. Mau hati-hati pokoknya. Mau hati-hati pokoknya. Ya. Jadi itu syahid dunia akhirat. Sampai liang tikamnya tu pun darahnya keluar tu seharum kasturi. Maka haram menghilangkannya. Maka tak mandi. Tak semayang. Tak mandi dia tak semayang. Tak semayang, direct entry. Dan mereka dah masuk sana, kedudukan mereka hidup, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, dapat rezeki di sisi Tuhan. Ingat ya, kenapa mereka hidup ya? Tengok, kalau kita tak lokek dengan Allah, Allah Ta'ala tak lokek dengan kita. Wang ya, mana lebih berharga? Wang ataupun nyawa? Wang atau nyawa lebih berharga? Nyawa. Demi selamatkan nyawa, orang sanggup belanja wang. Mana lebih berharga, mana lebih mulia? Nyawa ataupun agama syariat? Mana lebih mulia? Agama. Demi nyawa, kau habiskan wang. Demi agama, kau habiskan nyawa. Dan jangan lokek-lokek nak berikan Allah nyawamu. Jangan lokek nak berikan nyawamu kepada yang memberikan nyawa kepadamu. Nanti dia ganti. Wang tu sejumlah benda terpuji tak? Wang. Dalam agama kita. Banyak wang. Bagus wang. Tak kan? Itu pun kalau kau derma, Allah Ta'ala bayar 700 kali ganda tu. Wang. Apalagi nyawa. Kau berikan Allah Ta'ala nyawamu, Allah ganti nyawa baru. Nyawa itu tak diambil balik. Sebab itu mereka bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Hidup. Orang dalam alam barzah pun hidup, tapi mereka punya hidup lebih hidup daripada kita punya hidup. Hidup. Dan dah dapat nikmat yang begitu, orang-orang mati syahid, dia tidak ada cemburu sebab dia paling tinggi, kecuali terhadap ulama. Itu ulama, siapa tu kok lebih tinggi pada kami, lebih tinggi? Ulama dan wali-wali. Mereka cemburu. Dan mereka tidak minta, tak nak balik dunia, kecuali untuk satu reason. Iaitu apa? Ya Allah, kembalikan kami dunia. Untuk rasa sedapnya mati. Kita tengok dia kena pancung, kita tengok dia kena bom sampai hancur. Tetapi pada dia nikmatnya minta balik untuk nak mati, rasa balik, rasa mati yang begitu. Begitu ya. Sampai begitu sekali. Itu perang sabilillah. Perang sabilillah. Itu syahid dunia akhirat. Kemudian di situ ada syahid dunia, ada syahid akhirat.
Ada syahid dunia, ulama mengatakan itulah mati di Mekah, Madinah. Masuk kubur tak ada soal. Masuk kubur tak ada soal. Kemudian kalau dah senang kubur, sana pun senang. Ke akhirat lain kira bicara. Tapi pokoknya masuk kubur tenang. Mati Mekah, Madinah. Yang ada pula syahid akhirat. Dunia masih ada kira bicara. Tetapi akhirat mudah. Syahid dunia ini ada dua perkaranya. Satu, syahid dunia ialah yang mati hari Jumaat, mati hari Arafah, mati hari Jumaat tu dikira bila? Semalam lepas asar dah kira mati Jumaat. Ya. Mati hari Arafah, mati hari Tasyrik, mati lemas, mati kena bunuh, mati kena aniaya, mati kena wabak yang dibuat orang. Kalau betul-betul ada wabak yang dibuat orang, tu mati dibunuh tu namanya. Lagi mati apa lagi? Mati kena sihir, mati jatuh dari tempat tinggi, asal jangan dia terjun flat sudah. Mati terbakar, mati kena sihir, kena cekik hantu, umpamanya kan ya. Allah. Mati beranak bukan jadi pontianak tau, mati beranak syahid ya. Pandai-pandai kau bilang mati beranak jadi pontianak, Allah. Mati beranak, mati sakit dalam perut, termasuklah kidney semua tu. Mati sakit dalam perut, mati ta'un. Mati ta'un, sama ada kau mati sakit ta'un ataupun mati dalam wabak ta'un. Sebab sakitnya sangat jauh, kau ta'un dengan COVID ini jauh. Jauh, kita dengar ulama punya description tentang ta'un jauh, kematiannya semua jauh, dia punya merananya pun jauh, yang hidup pun merana jauh. Ini boleh shopping, boleh apa, ta'un. apa jauh, mati dalam wabak ta'un. Itu semua tu ya. Semua. Dan lagi apa tahu? Mati asyik. Mati asyik tu mati dalam percintaan. Bukan girlfriend, boyfriend. Cinta yang tulus ikhlas. Sebab itu adalah perasaan yang mulia. Khususnya tengah hasrat nak kahwin. Sedang cakap tengah tunang lah. Kalau belum sempat tunang pun sudah dipinang ke, sudah ada hasrat nak kahwin. Tengah cinta, tengah bersemi, tak sampai. Mati asyik. Laila Majnun. Begitu ya. Maka mati asyik. Semua tu mati. Itu sebut sebagai mati syahid dunia. Mati syahid akhirat. Dunia ada soal kubur, ada bicara. Tetapi akhirat semua mudah. Itu mati syahid akhirat. Mati syahid dunia kita bilang tadi apa? Mati Mekah, Madinah. Ataupun mati syahid dunia ialah perang sabilillah. Tapi matinya bukan kerana Allah. Pun syahid dunia saja. Tak ada dunia akhiratnya. Dunia orang bilang dia syahid. Akhirat dia bukan syahid. Jadi mati syahid dunia tu ada dua. Satu yang dunia selamat. Tak ada apa-apa soal. Akhirat ada kira bicara tapi mudah. Ataupun dunia orang bilang dia syahid, akhirat dia bukan syahid. Itu yang perang sabilillah tapi bukan kerana Allah. Itu ya. Jadi itu. Semua kategori-kategori ya. Kita tak tahu kita mati macam mana ya. Nabi mengatakan kebanyakan syahid umatku ialah syahid katil. Iaitu apa? Bukan mati di medan perang. Orang alim, orang saleh, mati atas tempat pembaringannya. Mati atas tempat pembaringannya. Begitu ya. Jadi sebutkan sini, siapa yang mati pada ujung Ramadan dapat puasa ya, masuk syurga. Siapa mati ketika hari Arafah dan juga hari-hari Tasyrik, masuk syurga. Siapa mati dengan sedekah. Sedekah tu bukan hanya sedekah wang ya. Sedekah wang, sedekah senyuman, semuanya tu ya. Sedekah tulang urat, semuanya tu tengah dalam khidmat mati ya. Semua tu. Dan siapa mati hari Jumaat atau siangnya bebas daripada azab kubur. Siapa lagi boleh bebas daripada azab kubur? Orang kalau mati disembayangkan 3 saf. Sebab tuan bilang buat 3 saf. Itu semua peluang Allah Ta'ala beri ya. Orang yang mati disembayangkan orang 40 orang. Bebas kubur. Inti punya Pak Ngah dah ke bumi belum? Belum tahu. Dah ke bumi? Belum tahu ya. Pak Ngah dia meninggal semalam di Kedah. Tapi tadi jenazah belum keluar lagi. Nak test, nak apa semua. Kalau orang disembayangkan orang 40 orang, bebas usaha kubur. Itu kalau ingat kalau dia dah itu, kita sembayang asar, nanti kita nak sembayang gaib. Sepupu saya meninggal di Singapura 2 hari lepas. Sakit COVID. Tapi tak tahulah saya sebab kalau sakit COVID kan dia tak mandi kan. Kalau tak mandi nak sembayang pun susah begitu. Tak apalah nak tengok. Yang ini sakit jantung. Kalau dia mandi kita boleh sembayangkan. Kalau tak mandi susah. Kan kadang-kadang tak mandi kan. Kalau tak mandi macam mana nak sembayangkan? Begitu. Baik. Apa? Itu. Apa tadi kita bilang? Yang sembayangkan 40 orang.
Orang yang meninggal dunia 40 orang sebut kebaikannya. Fulan baik, fulan sabar, fulan masya-Allah. 40 orang angkat siksa kubur. Angkat siksa kubur. Yang tak kena soal kubur, yang mengamalkan baca surah Tabarak tiap-tiap malam atau surah Sajadah. Sebaik-baiknya dua-dua sekali. Tak kena soal kubur. Tak kena soal kubur. Amalkan ya. Tiap malam baca surah Sajadah, baca surah Tabarak. Tabarak lebih kuat lagi sebab Nabi sebut Tabarak dulu. Baca dua-dua sekali. Baca dua-dua sekali Tabarak dan surah Sajadah. Tak kena soal kubur. Lagi tak kena soal kubur siapa? Orang ditelkinkan. Kitab Ihya ada sebut. Telkin mayat. Wahai fulan bin fulan, ketahuilah bahawasanya kematianmu ini adalah benar. Liang lahat kamu berada dalamnya, lubang kubur ini adalah benar. Telah luputlah segala kenikmatan dunia daripadamu. Maka kamu berada dalam liang lahat ini sampailah hari kebangkitan. Ingatlah sekian. Maka apabila datang kedua malaikat menyoal kepadamu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu gentar. Kerana keduanya itu adalah makhluk Allah seperti kamu juga. Keduanya itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Diwakilkan Allah Ta'ala untuk bertanya kepadamu. Maknanya yang tanya Allah, tapi mereka setakat wakil. Apabila ditanya kepadamu, Ma Rabbuka, Wa man Nabiyuka, Wa man imamuka, Aina kiblatuka, Wa man ikhwanuka. Maka jawablah kepada keduanya dengan iktikad yang sahih, dengan lisan yang fasih. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Ini telkin mayat untuk siapa? Untuk si mati ke untuk si hidup? Untuk mati ke untuk hidup? Telkin mayat untuk Munkar Nakir. Untuk Munkar Nakir. Ketika Pak Imam baca Munkar Nakir dengar, maka mereka bincang. Kita baru nak tanya. Orang dah jawab tentang kan dia tak boleh jawab. Dah lah tak payah tanya. Dalam mazhab kita Syafi'i ada telkin mayat. Jangan tak baca. Jangan tak baca. Ya. Baca. Apa pun ada hadis, walau ringan sekalipun, ada can keselamatan, pakai. Jangan tak gunakan. Kalau orang dah karam, pada selai rambut pun dia paut. Maka ini ada sebutan Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin ya. Maka bacakan. Kesian. Tak tahu saya di negeri sini macam mana. Kalau negeri Johor, telkin mayat semua dah Jabatan Agama siapkan yang elok punya semua. Alhamdulillah. Setengah tempat ada pahaman-pahaman yang tidak-tidak ini. Dia terang tak nak baca telkin tau. Kerana nanti family bising-bising apa, dia baca tapi dia bukan telkin, dia syarah atas kubur. Maka ingatlah kematian, ambil iktibar tu, semayat tu tunggu, tak ada benda. Kalau tak bolehlah abang kita meninggal ke, bapak kita meninggal ke, terkena grup ini yang bikin ke, sepupu kita ke, jangan gaduh lah. Dia habis saja syarah dia, kita talkinkan. Cakaplah apa yang mampu. Fatihah, ya Allah, Fatihah. Bang Osman, kau ingat bang, kau dah mati bang. Kau dalam kubur. Cakap macam biasa, cakap dengan macam biasa. Nanti malaikat datang, kau jangan takut bang. Kau jawab. Dia katanya, Mar Rabbuka wa man Nabiyuka. Cakap. Apa? Kau jawab bang, begini-begini. Dia dengar. Jadi keselamatan bagi diri dia. Jadi keselamatan diri dia. Lepaskan soal kubur. Malaikat tak jadi tanya. Orang ditakoni. Malaikat. Semuanya gitu. Oh, jadi ditakoni. Main dia, baik. Malaikat tak cakap Jawa lah. Begitu. Dia kata terjemah. Biar dia dah tak perlu nak ditanya lagi. Begitu ya. Jadi bukan senang tau soal kubur ya. Bukan senang. Baik. Ni hari masa hari Jumaat. Siapa nak mati? Allah. Ada kawan saya nak pergi haji. Kemudian ceritalah fadilat mati Mekah, Madinah apa semua. Suka untungnya orang mati sana. Dan kau nak mati sana? Naklah, siapa tak nak? Aku doakan ya. Dia diam. Aku doakan. Ya Allah, fulan-fulan ini apabila sampai Mekah ataupun Madinah, dia oleh dia sakit 1-2 hari kemudian matikanlah dia ya Allah. Dia diam, dia amin kata amin. Matikanlah dia ya Allah, biar dia ke bumi di sana dapat rahmat-Mu ya Allah. Matikanlah ya Allah. Kabulkan hajat kami. Matikanlah ya Allah pada usia dia 80 lebih nanti. Baru dia lega sikit lah. Pada usia 80 lebih nanti dah pergi haji berapa belas kali dengan cucu dan cicitnya. Bukan sekarang ya Allah. Amin baru dia amin ya Allah. Habis tadi kita cakap mati Mekah dia nak. Kita doa dia dah seram. Dia diam. Dia nak amin tak nak amin. Kita begitu.
Baik, umur yang ketiga. Umur ini bermula masa manusia keluar dari dunia dengan menempuh mati hinggalah dibangkitkan ke kubur disebabkan tiupan sangkakala. Itulah alam barzakh namanya. Apa itu mati? Mati ialah perpindahan daripada alam dunia ke alam barzakh. Dengan dicabut nyawa dari mayat itu, daripada seseorang itu, apabila setelah tamat tempoh hidupnya di dunia. Itu namanya mati. Proses itu namanya mati. Iaitu apabila proses pemindahan. Sebab pindah kena pindah. Tak ada mana orang hidup-hidup nak pindah. Maka dimatikan Allah Ta'ala sihat macam mana, kuat macam mana, matilah dia, tak boleh tidak kena pindah. Jasadnya disimpan balik dalam tanah, rohnya kembali pada Allah untuk disoal dan diganjari. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, akan disempurnakan pahlamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa diselamatkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan syurga, faqad faz, telah berjaya. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu daya. Jadi pindah tu namanya mati. Kalau tak ada mati, tak ada siapa nak pindah. Walau tua macam mana sekalipun. Umur 93, pakcik besok kita datang pukul 8 ya, mandikan pakcik, kapankan. Dan pakcik dah 93, pindahlah. Agak nak tak agaknya hidup-hidup kau mandikan dia kapan? Tak nak. Umur 90 pun meronta juga. Matikan, umur 23 pun tak boleh mengelak. Mati ya. Ingat, apabila mati, yang tak ada siapa? Kita saja tak ada di kalangan dunia. Bapakmu dah tak ada nak, bapakmu dah tak ada umpamanya. Pasal kita tak ada. Keluarga kita saja bilang tak ada, kitanya masih ada. Kitanya tahu bapak masih ada nak, tapi bapak di tempat lain. Bapak masih ada nak, tapi bapak tak sama dengan kamu. Lepas mati apa masih ada? Rumah tak ada, kereta tak ada, bilik tak ada, pakaian tak ada, makanan tak ada, staff tak ada, pekerja tak ada, rehat tak ada, oksigen tak ada, kesenangan tak ada. Lapar masih ada, haus masih ada, takut masih ada, pedih masih ada, sedih masih ada, malu masih ada, nyesal masih ada, sakit masih ada, bahkan lebih ada lagi. Dan tidak kunjung habisnya. Senang masih ada, gembira masih ada, seronok masih ada, lazat masih ada, bahkan lebih lagi. Dan kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah. Lepas mati. Bukan habis gitu saja ya. Jadi mati itu sudah pasti, dan kehidupan lepas mati itu yang kita takut dia. Barzakh ya. Berfirman Allah Ta'ala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka terdapat barzakh hingga hari mereka dibangkitkan. Barzakh sehingga hari mereka dibangkitkan. Barzakh itu alam antara. Alam antara ya. Alam antara. Apabila seorang mati serta diyakini kematiannya, maka hendaklah disegerakan tajhiznya, iaitu persiapannya ke kubur. Mula-mula memandikannya, kemudian mengkafankannya, kemudian menyembahyangkannya pula. Dalam menguruskan mayatnya, hendaklah menurut cara-cara yang warid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis tersebut, dalam hadis-hadis Nabi. Baik, apabila sudah meninggal, sudah confirm mati ya, sudah confirm mati, siapkan segera. Maksud disiapkan segera untuk pengkebumiannya, maksud segera tu apa segera? Tak faham ya, setengah-setengah orang kita segeranya terlampau sangat segera, itu tak bagus. Segera, memang kena segera. Tetapi kena still take into consideration bahawasanya tanggungjawab mukmin dengan mukmin ziarah kematian. Ucap takziah. Ya. Diberi peluang. Siapa orang yang biasa meraihkan dan diraikan oleh beliau, itu orang perlu datang. Sebab adalah hak atas mukmin terhadap mukmin. Salah satunya mati di ziarah. Macam aku nak ziarah, dengan meninggal saja dah angkat. Kasih peluang. Khususnya anak-anaknya. Walau terlambat sikit pun tak apa. Maksud segera ialah apabila semua yang patut tengok dah tengok. Dan jangan sampai mayat dah tak ada keperluan lain. Cuma sayang nak lepaskan mayat, nantilah. Jangan. Ataupun ditunggu sampai mayatnya busuk. Itu maknanya tak segera. Berubah sedikit sekalipun. Kalau dia sakit dalam hospital 3-4 bulan, 3-4 tahun sekalipun, selagi belum mati, selagi belum busuk,
Dia mati saja baru kira dia punya berapa jamnya. Maka Rasulullah ke bumi 3 hari 3 malam. Maka ulama kata kalau kita pulaknya jangan lebih daripada 2 waktu. 2 waktu tu maknanya kalau mati malam, esok pagi ke bumi. Kalau mati pagi, petang ke bumi ataupun besok awal-awal pagi ke bumi. Sedang cakap jangan lebih 24 jam. Jangan cakap jangan lebih 24 jam. Masih ada time. Jadi ahli keluarga dapat bacakan Quran, orang-orang dapat ziarah, orang alim dapat ziarah, orang dari Jawa boleh datang sembahyangkan dia semua. Jangan terus immediately mati terus ke bumi. Jangan. Ada time. Tak bagus begitu ya. Tergesa-gesa sangat. Dan boleh terlambat sikit dari yang orang bilang kan 2 waktu tu apa tahu? Mati maghrib mesti sebelum subuh ke bumi. Sebab apa? Maghrib nanti isyak. Jadi sebelum subuh. Bukan. Yang ada kalau mati pagi lepas asar mesti ke bumi ke sebelum apa? Sampai 2 waktu saja. Zuhur asar aja ke bumi. Bukan. Boleh tunggu besok. Dan boleh dilambatkan sikit dengan syarat mayat tak busuk. Kita bilang mayat uzur, terbakar ke, lemas ke kan dah busuk. Itu apa nak buat? Kalau ada keperluan, seperti meninggal pukul 10 pagi hari Khamis malam. Tapi bawa sembahyang Jumaat yang sembahyang beribu, bawa masjid negeri yang sembahyang beribu. Ada keperluan tak? Tunggu hari Jumaat, tak mengapa, hanya berapa detik saja. Tunggu anaknya nak balik, sudah dari England, dah dalam flight. Tunggu. Ada kebangetan tahu, anak dari KL dah sampai hitam tak tunggu. Ke bumi, jumpa kat kubur sekejap. Tunggu sekejap, Kan ada tinggal lagi berapa kilometer saja. Anak dari KL sampai hitam kan dekat, tak sempat. Allah punya tak baiknya. Tunggu tu ada keperluan. Tunggu. Kalau Syekh Omar Khatib dulu marah kalau orang ke bumi cepat-cepat gitu. Tunggu anak dia, biar tunggu. Begitu ya. Kalau semua yang nak patut tengok dah tengok, peralatan dah ready, dah apa semua. Cuma kita bilang nantilah. Tu tinggal berikan pakau dengan kuaci ajalah. Jadi kenapa? Orang sudah patut ke bumi kok tak ke bumi, belikan pakau dengan kuaci. Jadi senang, orang semua dah tunggu-tunggu boleh makan kuaci, boleh main pakau. Begitu ya. Kalau orang kita ya jangan, dah sampai waktu dia ke bumi. Segerakan ya. Baik, kafankannya, sembahyangkannya, mandikannya ya. Baik, semua ikut tata cara yang warid daripada Nabi SAW. Dan hati-hati tentang sunnah ni. Saya biasa tengok iklan di Singapura. Singapura mandi mayat pakai syarikat tahu. Iklan tahu kat surat khabar. Syarikat mandi mayat tu begitu ya. Bayar sekian. Ada satu syarikat ni iklan ni menarik. Kami menyelenggarakan mayat ikut sunnah. Bagus. Sebab sekarang jarang kan orang ikut sunnah kan. Jarang orang sekarang mandikan mayat pun sikit lebih kurang. Dulu mandikan mayat dekat 2 jam. Kita kalau mandikan mayat air 9, 45 kali cucian. Bilas. Satu anggota 3 kali. Satu anggota kepala, bagi 5 kepala, badan depan kanan, depan kiri, belakang kanan. Kepala cuci 9 kali. Air bercampur bidara, air yang menghilangkan bidara dan air kapur barus. 3. Buat 3 kali. Jadi 9 kali. Dan badan dibagi 5, sama sekali 45 kali. Dengan tekan, dengan apa semua. Kita bilang sekarang jarang orang buat begini, ikut sunnah. Sekarang orang jarang. Orang sebelah mandi air 9. Itulah mandi air 9. Satu anggota dia cuci 9 kali. Cuci 9 kali. 9 kali itu kira 1. 9 kali itu kira 1. Kerana sempurna satunya tu dengan 9 kali. Sunnahnya lah ya. Kita dengar di tahu iklan dia, kami menyelenggarakan mayat ikut sunnah. Bagus kita bilang ya. Kebetulan ada saudara kita meninggal syarikat ini. Saya kalau hadir kematian nanti orang masa jemput, Ustaz masuk tengok kematian, tengok tempat mandi. Kita tengok baguslah yang kat sunnah. Rupanya dia punya sunnah tu sunnah style dia. Mayat masuk tempat mandi aja terus nak dijirus mandi mayat. Dan kita tak tekan najis ni dulu. Tak wudukkan dia dulu. Tak ada warid. Oh, maksud sunnah dia tu kita ni bid'ah. Orang grup itu rupanya. Allah. Kan pada dia sunnah, kita bid'ah. Kita tanya tak gitu? Tak warid. Menyesal aku ambil kau. Aku ingatkan sunnah. Pada dia sunnah. Rupanya pada dia tu sunnah tu yang dia punya. Yang kita punya tu bid'ah. Begitu ya. Tak berguna. Jadi kalau nak ambil syarikat mayat pun tengok yang macam mana. Yang macam mana begitu punya orang. Ada gitu pun ada semua. Baik. Jadi yang ikut warid. Ini sebut warid ni yang kepada Nabi SAW.
Cari ulama. Tuan-tuan kena bayar belajar mandi mayat ya. Belajar mandi mayat, kalau nak belajar mandi mayat jangan belajar dengan tukang mandi mayat. Dia aja yang dah shortcut punya. Nak ikut cara dia. Kita nak yang by the book punya. Boleh terbuat yang ada tukang mandi mayat tak tahu tanya kiblat pun tidak. Kan mandi sunat mandi menghadapkan kiblat. Tanya, oh lagi apa tengah dapat rumah flat, susah nak hadap kiblat. Tak ada ruang. Tanya saja, mana tahu dia punya tempat tu kebetulan dengan kiblat. Tanya saja. Allah, belajar mandi mayat. Kalau nak belajar mandi mayat, jangan belajar dengan tukang mandi mayat. Belajar daripada kitab, daripada ulama yang patut ajar, dia ajar betul-betul. Kalau nak pergi haji, belajar jangan dengan pegawai haji, syekh haji. Dia ajar yang dah shortcut punya, yang dah ikut ni. Belajar dengan ulama yang tu. Jadi, dapat buat tak dapat buat, lain cerita lah. Tapi pokoknya kau dah tahu number 1, number 2 yang betul-betul punya begitu ya. Baik. Kematian orang tu hendaklah disampaikan kepada ahli rumah tangganya. Tu dia ahli rumah tangganya. Disampaikan tu maknanya apa? Yang tak tinggal dalam rumah dia. Anak dia, ahli bait dia tu maknanya. Yang dah duduk di mana? Dia orang Johor. Dah meninggal di Johor. Anak dia dah duduk Shah Alam. Anak dia duduk Pahang. Kasih tahu. Yang boleh sempat balik. Sekarang kan bukannya jauh kan? Kaum kerabatnya, jiran tetangganya, teman taulannya dan sekalian orang baik yang saleh agar mereka sekalian dapat mendoakan baginya dan mengharapkan rahmat Allah ke atas rohnya. Kemudian menyembahyangkannya pula. Tetapi jangan dengan niat pasal biar orang ramai. Bapak aku meninggal, orang sampai penuh. Kita kasih tahu, kasih gitu. Panggil mahat sana, sewakan bas biar datang semua itu, biar orang tengok ramai. Pun ada orang begitu juga tu semua. Orang begitu juga. Allah. Kasih dengan niat apa? Biar orang tahu, orang suka sembahyangkan, orang suka doakan ya. Bukan niat kerana bangga. Yang orang bangga tahu, oh bapak aku meninggal, oh orang bukan ramai lagi. Jadi bangga pulanya. Bukan untuk itu ya. Kasih tahu biar orang suka nak sembahyangkannya. Sunat bagi orang yang mendengar berita kematian saudaranya yang muslim membaca doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ja'al kitabahu fi 'illiyin waktubuhu indaka minal muhsinin wakhlufu fi ahlihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Artinya kami sekalian kepunyaan Allah dan kami sekalian akan kembali kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kitabnya iaitu suratannya di tempat illiyin, tempat syurga yang tinggi, dan cantikkanlah nasibnya sebagai orang-orang yang baik di sisimu, dan gantikanlah kehilangannya dengan yang lain dari keluarganya yang tinggal. Jadi kalau dia satu pak imam, biar dalam keluarganya ada pak imam lain. Kalau dia orang saleh, kalau dia setakat walau tak imam, walau tak orang saleh, tapi dia ketua keluarga, minta gantikan. Iaitu siapa? Nanti ada orang yang tanggung jawab yang seperti abang longnya yang dokong, tanggung jawab jaga adik-adiknya ke begitu ya. Maknanya kita minta kebaikannya, minta digantikan Allah Taala. Dan ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan seru sekalian alam ya. Minta doa. Paling tidak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Azzamallahu ajrakum. Semoga Allah Taala besarkan pahalanya. Ini kita boleh doa kata muslim and non muslim. Kalau untuk yang meninggal muslim. Yang meninggal muslim, non muslim, yang meninggal muslim, kawan kita pun muslim, kita doakan ini. Yang meninggal muslim, tapi pasal dia bapa kepada kawan office kita. Kawan office kita tu belum muslim, bapaknya muslim umpamanya. Kita doakan si mati, yang si hidup kita bilang semoga kau sabar, tu aja sudah. Tak bilang Allah bayar ganjarkan kau atas kehilangan bapakmu, tak payah. Tak boleh. Tak ada ya. Yang mati non muslim. Office klik kita muslim, dia dah convert, mak dia mati. Kita ziarah. Tak boleh Allah maghfirlahu, Allah maghfirlaha, tak boleh. Yang hidup kita doakan, moga Tuhan sabar, beri kau sabar dan ganjari pahala kau atas kehilangan ibumu. Yang hidup kita boleh doakan. Gitu ya. Yang mati non muslim, yang sahabat kita pun non muslim. Setakat ucap takziah, setakat sabarlah atas ujian ini. Itu saja, tak payah doakan rahmat, tak payah apa-apa semua gitu ya. Tapi ziarah boleh ziarah, kunjung boleh kunjung, tidak menjadi apa ya. Kunjung boleh kunjung. Takziah sekampung kita, setaman kita pergi ziarah. Sekarang ni kita tak ada ziarah ya. Kalau kampung taman kita ada kematian orang bangsa kita ziarah tak tahu ya. Setengah tempat mungkin ziarah ya. Ziarah tak ada apa-apa, boleh ziarah.
Saya dulu kat Singapura, bawah blok tu, itulah tempat kita sembahyang tarawih. Pasang Kepung, sembahyang tarawih. Bawah blok tu lah tempat pengantin. Bawah blok tu lah juga tempat kematian. Jadi kita tengah balik tengok bawah blok ada ramai-ramai, ada kematian. Dia kan 3-4 hari. Kita duduk gambarnya, nanti kita ziarah. Sebab satu blok dengan kita, siapa meninggal, mak aku. Tengok, oh nyonya ini, oh, you take care, be patient. Kita datang ziarah lah, dia segitu saja. Tak payah doa, tahlil semua tak payah. Begitu ya. Setakat ziarah yang hidup tu, ucap sabar, ucap itu aja sudahlah. Ucap takziah saja, ucap takziah ya. God bless you semua tak payah. Tak payah. Hendaklah diperbanyakkan doa untuknya dan puji-puji segala kebajikannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang mati kamu dan berhentilah menyebut kejahatannya. Orang nak mati, kebaikannya sebut, jahatnya. Memang ada jahat, semua orang ada baik, ada jahat. Jangan sebut jahatnya, sebut baiknya saja. Jahatnya doa Allah ampunkan. Walau dia jahat dengan kita sekalipun. Kita pun ada jahat dengan orang lah. Supaya jangan sakit kita mati, orang pula sebut jahat kita. Sebut kebaikannya menjadi rahmat. Dan orang hidup kita tak boleh puji. Orang hidup kita puji-puji, boleh timbulkan dia riak pada diri dia, timbulkan ujub pada diri dia. Tak bagus. Dan menjadikan pura-pura bagi diri kita. Tetapi orang dah mati, kita punya pujian bagi diri dia mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Puji. 40 orang sebab itu orang kita minta pun tak salah. Tuan-tuan yang mengenali almarhum ini, adakah dia orangnya baik? Sebut baik. Kalau memang kita tahu. Dia yang natural lebih baik. Sebut fulan ni baik, fulan ni akhlaknya, fulan ni gitu. Tapi kalau diminta pun tak apa. Sebut. Tak apa. Sebut. Adakah fulan ni baik? Baik. Sebutkan. Sebab kita kenal dia. Sebutkan kebaikan. Kita sebut kebaikan dia, 40 orang sebut kebaikan dia, lepas siksa kubur. Sebutkan kebaikan dia, rahmat Allah turun atasnya. Sebut. Sebut. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, antum syuhadaullahi fil ard, faman asnaitum alaihi khairan kana alaihi kadzalik. Kamu sekalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Siapa yang kamu pujikan dengan baik, maka ia adalah sebagaimana yang dikatakan itu. Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai saksi saudara kita. Mahkamah. Hakim tanya, saya saksi hakim. Adakah kau nampak dia membunuh? Bukan tuan hakim. Dia ada sama dengan saya pada hari itu, waktu itu. Ada buktinya, ada keterangan dia, ada gini apa semualah umpamanya ya. Kan hakim akan ikut cakap kita. Mahasiswa Allah Ta'ala jadikan kita ni saksi-saksi bagi kawan kita. Kita bilang dia baik, Allah bilang dia baik. Kita bilang dia jahat, Allah bilang dia jahat. Maka puji, orang dah mati puji ya, orang dah mati puji. Orang jahat boleh sebut tak? Jangan sebut kecuali ada perlu. Boleh sebut. Boleh sebut ya. Kalau kita baca bab mandi mayat ya. Sebab itu kalau kita baca bab mengumpat lah ya, tak penawar bagi hati kita, harus 6 umpatan yang tak berdosa. Salah satunya ialah kalau kita mengumpat orang yang kalau buat dosa secara terang-terangan. Umpat. Biar dia tahu cakap perbuatan tu jadi cakapan orang, benda yang tak disukai oleh orang ramai. Boleh umpat. Hidup baik, mati pun boleh. Mati pun boleh. Kalau kita mandikan mayat, biasanya tukang mandi tahu tau. Tukang mandi nampak mayat ni okey ke tak okey, nampak tanda-tandanya ya. Mayat ni redha dengan kematian dia, kata dia menjerit dengan kematian dia pun nampak tanda-tandanya ya. Apabila kita mandikan mayat, mandi mayat orang soleh, orang baik, ustaz, pak imam, cantik mayatnya, ada tanda-tanda baik, lembut, sendi-sendinya. Cerita orang. Lepas mandi cerita. Masya Allah, almarhum orang saleh ya, sampai dah matinya pun baik, harum, wajahnya berseri, kena air terus putih berseri. Sebut. Biar orang akan spread, orang suka nak sembahyangkan dia. Sebut. Kita mandikan orang baik, ustaz, pak imam. Kita mandikan kok mayatnya jadi lebam. Kita mandikan kok jadi keluar tanda-tanda yang tak elok. Macam cerita tu apa tu? Wak kubur tu. Kalau mandikan mayat mesti mayatnya menakutkan. Yang kat televisyen tu. Kan tu kampung dia semua orangnya matinya gitu ya. Allah. Kalau mandikan mayat tu, adakah cerita wak kubur tu kan? Begitu tu ya. Apa nama ceritanya? Begitu ya. Dia punya apa ni semuanya orang matinya gitu Kalau mandikan orang baik, orang saleh, nampak tanda tak baik, jangan cerita orang. Jangan cerita orang. Ini yang maksud hadis Nabi. Tutup. Ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah ampunkan dosa dia. Setiap orang ada kesalahan. Dan sekarang zahir kesalahannya. Minta ya Allah ampunkan dia, jangan azab dia ya Allah, jangan siksa dia ya Allah. Tutup. Jangan cerita orang.
Jangan cakap-cakap orang ya. Cakap orang, ni rahsia kita, rahsia si mati. Dia orang saleh, dia orang baik. Jangan cerita orang. Cakap dengan yang hadir. Mandikan orang tak baik. Mandikan orang tak baik. Kaki judi, kaki apa semua. Kok cantik pula mayatnya, wangi apa semua. Senyum aja. Jangan cerita orang. Jangan cerita orang. Alhamdulillah Tuhan Maha Pengampun, adalah kebaikannya, adalah baiknya. Syukur, mudah-mudahanlah diterima Allah Ta'ala. Jangan cerita orang. Dah. Tidak nanti cerita kawan-kawannya dengar suka. Tengok minum arak pun mayat cantik lah. Ambo ya. Nanti jadi satu pengharapan bagi diri dia. Jangan cerita orang. Diam-diam saja. Diam-diam. Mandikan orang yang tak baik, tandanya tak baik. Beliak biji matanya. Tak keluar lidahnya. Keluar ulat dari tengkuknya. Kan macam konon lah. Kini buat drama lah ya. Cerita orang. Biar orang jadi aktibar. Bukan cerita kat depan macam waktu. Tuan-tuan lihatlah ni pembalasan Allah. Bukan begitu. Cerita yang tertentu. Umpamanya dengan anaknya kat situ. Anaknya kan tengok takut, tengok bapaknya gitu kan dia mendelik matanya. Tengok bapak engkau. Nampak kan? Kau faham ya? Kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa bapak engkau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Kau dah ampunkan dosa, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa bapak engkau. Dan kau jangan ikut jejak langkah dia. Kau nampak macam mana? Kau nampak apa yang kau nampak? Sebutkan. Dan dengan member-member dia yang tertentu. Bukan pada hari itu, kemudian. Awak kawan pulan-pulan tu kan? Saya yang mandikan dia. Awak tahu mayat dia macam mana tak? Macam mana Pak Haji? Mayat dia beginilah. Biar kawan dia seram. Harus. Itu harus. Itu harus ya. Itu harus begitu ya. Bukan secara umum. Tuan-tuan, tengoklah mayat ini. Inilah balasan bagi insan yang begini. Itu cerita wak kubur tu. Begitu ya. Kebaikan dia sebut. Boleh sebut. Boleh sebut ya. Tak tahu orang bikin filem ni ada belajar hukum ke tidak ya. Kadang-kadang ceritanya kok menyalahi syarat, kok bikin filem tu bikin yang senonoh-senonoh ya. Jadi orang semua ingatkan macam begitu sepatutnya caranya. Tak betul. Baik. Tetapi tidak sewajarnya lah kamu berlebih-lebihan dalam pujian kamu. Lantaran terlampau sangat memuji sehingga menjadi bohong atau dekat kepada bohong. Dia inilah yang bina masjid ini hari-hari dari sebelum subuh dah sampai pembohong. Tak pasal kau cakap dah sudah yang baik pergi. Rajin, jemaah tak tinggal, jemaah itu memang ahli masjid. Cakap yang itu yang itulah. Jangan tak payah kau kasih lampau-lampau pulaknya begitu ya. Dia tak apa-apa kau pula jadi bohong. Dan tak menjadi rahmat pada sebab bukan dia. Maka dia tak dapatlah markahnya dan kau dapat dosa bohong. Kau dapat dosa bohong. Jangan lampau-lampau. Jangan di situ jangan sampai ratap mayat. Manalah ada orang yang baik lagi macam dia sekarang ni, habislah. Tu semua itu nama meratap. Menyebut-nyebut sehingga merayu-rayu tu namanya meratap ya. Hati-hati. Jadi kalau meratap-ratap tu hati-hati. Ada berapa perkara yang kena sentuh sini kalau tentang meratap mayat tersebut ya. 4 bulan puasa, ayah dan juga ibu. Apa lagi apa? Oh Tuhan yang Maha Kaya, hamba-Mu nangis di pagi raya. Hari Fitriah hari mulia, tapi hamba dilamun duka. Pusara ayah dan ibu, di pagi hari hamba kunjungi. Dengarlah ini ratapan anakmu, hamba musafir di Adil Fitri. Kan ada kan? Itu ratap mayat tu namanya. Kalau kita nyanyi lagu itu dan betul-betul mak bapak kita dah meninggal, kita nyanyi dengan linang-linang air mata kita hujung Ramadan, kita nyanyi itu kau ratap mayat. Tak pasal-pasal kau dapat berdosa meratap mayat mak kau yang dah meninggal 10 tahun yang lalu. Jangan. Satu lagi, orang lepas kematian isteri. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, di kau tiada. Risau, batinku menangis risau. Makin kau jauh, makin hatiku bertambah kacau. Lagi, dengar oh jeritan batinku. Di mana akan ku cari ganti? Mungkinkah di syurga? Semua itu kan? Sebut tu ratap mayat. Kalau betul-betul kita ada ahli keluarga yang meninggal, kita nyanyi lagu itu sampai berjurai-jurai, mata kita itu semua masuk ratap mayat. Hati-hati. Nak nyanyi lagu itu boleh kau tak ada keluarga meninggal. Kalau dengar lagu itu kau teringat dan kau betul-betul terkesan jalan ilmu atau kau yang mainkan lagu itu sekalipun. Sebab yang nama ratap bukan kita saja, yang ada orang opah orang ratap, suka dengan orang ratap. Kita dengar tu dalam meratap. Kau dengar lagu tu jeritan batinku, di mana akan ku cari ganti, musafir Adil Fitri. Kau dengar air mata berlinang-linang, meratap mayat. Begitu ya. Jangan ratap mayat. Sebut kebaikannya boleh tapi jangan sampai ratap.
Jangan sampai ratap ya. Asar berapa? 45. Sekejap lagi asar habis ya. Jasad musnah tapi roh kekal. Betul ya. Jasad musnah tapi roh kekal menghadap Allah Taala. Sebab itu kita bilang yang bersangkutan dengan paut, bersangkutan paut dengan roh kekal. Kekal ya. Duka cita, suka cita, gembira, kecewa, semua tu masih kekal lagi. Semua masih kekal sampai bila-bila. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang ya. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan urusan kita, mudah-mudahan mati kita dalam husnul khatimah ya. Kena hari-hari ingat mati ya, pagi petang siang malam berdeboi ingat mati, berdeboi ingat mati ya. Macam mana sakaratul maut aku ya Allah. Jangan mati tak dalam Islam ya Allah. Jangan cabut iman ya Allah. Mudahkan roh keluar pada badan ya Allah. Jangan tinggal siwak ya tuan-tuan ya. Siwak ni fadilatnya besar. 2 rakaat siwak lebih afdal daripada 7 rakaat tanpa siwak. Siwak ini terangkan mata, kuatkan tulang belakang. Siwak ni buat kita awet nom. Awet nom apa? Nampak kekal muda. Tapi dia siwak pun nampak tua, tak siwak lagi tua. Begitu ya. Siwak ini mengingatkan syahadat pada akhir hayat. Siwak ini memudahkan roh keluar pada badan. Sampai bila orang sakaratul maut, sunat disiwakkan. Itulah Siti Aisyah lakukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Siwak jangan tinggal ya. Bendanya tak berat, mudah tapi fadilatnya sangat besar. Jangan kita tak buat. Ini semuanya apa daya selamat boleh selamatkan, ambil dan grab kita sekarang ini. Dan selalu ingat mati, satu hari paling tidak 20 kali sebut mati. Nanti mudah mati kita. Ingat mati ya, ingat mati. Kita tak ingat pun mati juga. Sayugi kita ingat. Ya, sayugi kita ingat. Wallahu alam bissawab. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.